Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Agak lewat juga lah aku keluarkan video nih head to head nih biasa 2 hari sebelum menuju ke hari perlawanan aku sudah keluarkan video ini, tapi oleh kerana kekangan, tanggung jawab, kerja dan juga menjaga keluarga lah. So membuatkan aku mengeluarkan video ini agak lewat, mohon maaf untuk tuh. Tapi walaupun ini adalah perlawanan seterusnya untuk Sabah FC yang berlaku pada 1 September, di mana waktu video ini direkamkan esok hari lah, di mana Kuala Lumpur akan bertandang ke Stadium Likas bagi menentang Sang Badak. So sepatutnya perlawanan ini menjadi satu perlawanan yang simple bagi aku, berdasarkan reputasi Kuala Lumpur dan juga reputasi Sabah bagi menuju ke perlawanan ini. So obviously bagi aku tahu sudah di mana aku meletak prediction aku, siapa yang layak untuk memenangi perlawanan ini. Tapi apa yang berlaku dengan Sabah waktu last match dan juga apa yang berlaku dengan Kuala Lumpur last match diorang untuk pertandingan ASEAN so membuat prediction aku dan juga aura untuk match ni menjadi berlainan. So itu yang bakal aku kongsikan kamu di video ni, yang benda yang ingin aku bincangkan. Jadi stay tune kamu, kasih habis ni video guys. So seperti biasa untuk video-video head to head yang akan datang dan juga video head to head yang ni lah. So aku menjemput kamu untuk meletakkan prediction kamu tentang tim mana yang bakal memenangi ataupun seri perlawanan ni, dan juga berapa gol yang bakal dijaringkan. Seperti biasa, prediction terakhir akan aku ambil pada esok hari jam 12 tengah hari. Satu orang satu prediction saja, jangan letak atau. So siapa yang letak atau tu aku tak terima lah. Aku cuma terima satu prediction saja untuk komen kamu. Dan satu orang satu prediction lah, janganlah kamu komen banyak kali pula. Itu janjilah, janji, jangan buat macam tu. So, aku akan paparkan nama kamu di video akan datang untuk video preview perlawanan ini tentang siapa-siapa yang berjaya membuat tekan. Tidak ada hadiah. Ini adalah untuk hiburan kita bersama sahaja. Dan ini adalah perlawanan terakhir guys. Itu match kelima di antara Sabah dan juga Kuala Lumpur. Ada pembetulan sedikit aku mau lakukan di situ, di mana waktu perlawanan match kelima ini sebenarnya Sabah bertandang ke Stadium Kuala Lumpur dan kita tewas 2-0 pada perlawanan itu hasil daripada gol Romel Morales. So kita sendiri tahu apa yang terjadi pada perlawanan itu, tapi still aku terimalah apa output ataupun hasil daripada perlawanan tersebut, dan ini adalah yang terjadi pada match kelima, iaitu kekalahan kedua untuk pasukan Sabah bagi tahun season 2022 ni. Oke guys, sebelum kita pergi lebih mendalam mengenai apa yang bakal berlaku, apa pandangan aku untuk kedua pasukan ni, so kita lihat dulu 5 perlawanan terakhir untuk Sabah dan juga Kuala Lumpur. Kalau kita tengok dari segi rekod di situ, sebenarnya rekod Kuala Lumpur not bad ya. Kekalahan untuk JDT sebanyak 0-5 tu away lagi. So itu actually mana-mana tim yang menentang JDT kalah, termasuk Sabah sendiri. Aku tak kira perlawanan tu sebenarnya. Pasal obviously kita tahu JDT, kita tahu tim-tim yang melawan JDT agak sukar untuk mengutip tiga mata. So that's why apa-apa pun yang perlawanan menentang JDT memang aku akan tolak tepi lah sebenarnya. Pasal lain bah level dia orang ni. So ya itulah maksud aku. So aku harap kamu okey dengan tu. So kita tolak kekalahan yang telah KL City lalui menentang JDT. So KL City mendapat 2 kemenangan dan 2 seri. Negeri Sembilan dia orang menang. Of course kita menang juga dengan Negeri Sembilan. Kedah dia orang menang, kita seri dengan Kedah hari itu. Selangor dia orang seri sama dengan kita. PJ City dia orang seri tapi kita menang menentang PJ City lah. Manakala untuk 5 perlawanan terakhir bagi pasukan Sabah, not bad. Mencatat 4 kemenangan, 1 seri perlawanan terakhir menentang Kedah away. Dari segi jaringan sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Kuala Lumpur dan Sabah not bad juga. Kedua pasukan ini mampu untuk menjaringkan gol, tapi perbezaan untuk Sabah dan juga KL City ni, beberapa nama mereka, pemain mereka lebih konsisten untuk menjaringkan gol, seperti Paulo Jose, Raul Morales, dan pemain loan, kalau aku rasa pemain loan terbaru diorang iaitu Jose Minta. Itu pun 3 nama ni adalah individu yang setakat ni bagi aku mempunyai rekod kadar jaringan kekerapan yang cukup bagus lah. Walaupun gol yang diorang lakukan tidak banyak, tidak sampai hat-trick, tapi at least untuk tiap-tiap perlawanan tu nama antara 3 individu ni akan naik sebagai penjaring pada perlawanan tersebut. So itu yang membuatkan bagi aku, walaupun Sabah telah menjadikan 26 gol, KL menjadikan 20 gol, tapi Sabah konsistensi untuk seorang pemain untuk menjaringkan gol tidak wujud di situ. Tapi kebaikan dia, siapa-siapa pun boleh menjaringkan gol. Itu kelebihan Sabah. Di mana KL, aku ulang sekali lagi, 3 pemain yang aku sebut tu lebih menjanjikan peluang untuk KL City mencatatkan gol hasil daripada 3 pemain ni. So itu perbezaan di antara kedua pasukan. Tapi kalau dari segi pertahanan dan juga bolos, Sabah memang nampak lebih mantap, memang nampak
lebih bagus kerana hanya bolos sebanyak 14 gol di sepanjang 16 perlawanan, manakala KL telah bolos sebanyak 25 gol selepas 15 perlawanan. So, perbezaan satu perlawanan sahaja di antara Sabah dan KL City, tapi kadar bolos yang cukup tinggi. Tapi apapun, aku rasa perlawanan pertama round 1 di antara KL City dan juga Sabah ni membuatkan lagi impact dan juga persiapan mentaliti untuk pemain-pemain, dan of course kita sendiri selaku penyokong akan terganggu sedikit lah, pasal of course kita tidak mahu kekalahan yang kedua untuk Sabah FC, dan of course Kuala Lumpur mahu mencatat kemenangan yang seterusnya untuk menentang Sabah bagi menghalang kemarahan pasukan Sabah untuk membuktikan yang mereka ni memang berada dalam satu landasan yang cukup bagus. Sekali lagi aku cakap, belum mencatatkan, sorry tersumbat hidung aku, belum mencatatkan sebarang kekalahan lagi setakat ni. Tolak Jedid ya, hasil daripada 4 perlawanan yang telah mereka lalui sudah macam bagi aku membuktikan di situ macam taktik dan juga keserasian pemain-pemain Kuala Lumpur semakin menyerlah dan nampak di situlah. Dan ini adalah kedudukan terkini bagi kedua pasukan hasil daripada 5 perlawanan yang telah dilalui. Sabah masih kekal berada di tangga kedua walaupun macam mana pun diekori, dikejar rapat oleh Negeri Sembilan, perbezaan sebanyak 3 mata. Kalau kamu ada follow video aku sebelum ni, yang kenapa 5 perlawanan terakhir 6 perlawanan terakhir untuk Sabah FC ni amat penting. Satu adalah aku personally cuba untuk melihat Sabah masuk ke AFC, dan of course kedua adalah untuk mengelakkan kita dikejar lebih rapat oleh Negeri Sembilan. Walau macam mana pun Kuala Lumpur masih berada di tangga ke-6 walaupun 4 perlawanan yang tidak mereka lalui dengan kekalahan. Again, tolak JDT tidak berjaya untuk membawa mereka ke top 5 untuk selepas 15 perlawanan yang telah mereka lalui. So inilah benda yang aku ingin sentuh kepada kamu guys. Selain daripada rekod cemerlang Kuala Lumpur selepas 4 perlawanan yang telah mereka lalui, ini lagi adalah satu benda yang memberi impak yang cukup besar untuk semangat pasukan-pasukan Kuala Lumpur, peminat penyokong pasukan Kuala Lumpur, adalah injection semangat yang baru untuk mereka, di mana sekarang ni apabila mereka telah memenangi perlawanan tersebut dengan kadar jaringan yang cukup cantik juga, iaitu menentang pasukan PSM daripada Indonesia sebanyak 5-2. Bukan penalti, ini adalah jaringan dilakukan sewaktu 90 minit permainan dijalankan. 5-2 adalah menjadi satu injection atau pembangkit semangat baru untuk Kuala Lumpur. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok di Facebook semua, mereka ni telah digelar King Asian. Besar tu tanggungjawab tu. So King Asian, so lebih kurang macam sang badak akan menentang King Asian. Ataupun ada aku nampak post daripada satu peminat di FB supporter page Sabah FC, King of Borneo akan menentang King Asian. Lebih kurang begitulah. Itulah title perlawanan yang akan datang ni. So itu adalah mood ataupun aura untuk perlawanan di antara Sabah menentang Kuala Lumpur ni, yang bagi aku memang cukup menarik, memang merubah sedikit suasana di antara kedua tim ni, dan aku yakin ini pasti akan menjadi satu perlawanan yang cukup rancak, di mana Sabah FC hasil daripada keputusan seri untuk perlawanan tersebut di mana menentang Kedah, di mana banyak penyokong beranggapan Sabah akan memenangi perlawanan tersebut, tapi akhirnya mendapat keputusan seri, which is bagi aku cukup bagus juga lah sebenarnya. Dan ada of course beberapa pemain yang diberi kritikan pada perlawanan tersebut, dan of course salah satu lagi pressure yang akan wujud pada perlawanan ni, bagi setengah penyokong merasakan bahawa Badrul Bakhtiar telah memberi termasuk aku memberi persembahan yang cukup bagus pada perlawanan menentang Kedah tu, dan satu penyokong berasa tidak puas hati dengan apa yang diberikan oleh Badrul Bakhtiar pada perlawanan tersebut. Dan kalau kita timbang kedua-dua ni, of course kita mau tengok Badrul Bakhtiar membuktikan bahawa apa yang telah dikatakan oleh penyokong, sebagian penyokong yang mengatakan beliau tidak beraksi dengan bagus pada perlawanan tersebut. Of course Badrul Bakhtiar mau membuatkan, bagi aku rasa memanglah Badrul Bakhtiar mau membuktikan bahawa tanggapan yang diberikan kepada beliau sewaktu menentang Kedah itu adalah tanggapan yang salah, dan beliau mau membuktikan pada perlawanan menentang Kuala Lumpur. Ini tanggapan aku saja, bukan Badrul Bakhtiar cakap sama aku. Ini aku sendiri beranggapan begitu. So ini adalah satu senario lagi yang wujud
untuk perlawanan menentang Kuala Lumpur ni. Sekali lagi, King of Borneo akan menentang King of Asian. Kuala Lumpur sendiri mau membuktikan kehebatan diorang yang memang diorang layak untuk mendapat keputusan 5-2 sewaktu menentang PSM tu. Dan Sabah FC of course mau meneruskan prestasi terbaik mereka untuk target mendapat top 5. Dan of course macam ucap tadi, again ini pendapat aku, Badru Baktir mau membuktikan bahawa apa yang telah dikatakan oleh sebahagian penyokong Sabah FC yang dia cakap Badru Baktir tidak bermain dan begitu cemerlang, dia mau membuktikan pada perlawanan yang dia sebenarnya bukan begitu, di mana dia mampu masih mampu untuk membawa Sabah, membantu Sabah untuk mendapatkan kemenangan yang seterusnya. So itu adalah antara isu-isu, personal issue ataupun aura-aura yang akan wujud pada perlawanan ini. So okay guys, sampai sudah kita di penghujung video. So aku sudah share dengan kamu antara benda-benda yang menarik untuk diperhatikan pada perlawanan ini. So apa prediction aku untuk perlawanan ni? So again, benda-benda lain aku sudah kongsi sama kamu. Satu lagi benda belum aku cakap adalah ini adalah perlawanan home untuk Sabah FC. So kelebihan untuk tuan rumah. Walau macam mana pun, siapa-siapa pun tim tu bila beraksi di halaman sendiri itu adalah kelebihan untuk tuan rumah. So bagi aku, prediction aku untuk perlawanan ni hasil daripada perkongsian telah aku berikan, aku bagi agak ketat juga, agak rapat juga, di mana 55% aku bagi untuk Sabah dan 45% aku bagi untuk Kuala Lumpur. Sebenarnya aku lebih melihat kepada Kuala Lumpur untuk perlawanan ni. So satu lagi macam-macam adalah kerana kejayaan mereka beraksi untuk di bahagian AFC telah mendapat satu keputusan yang bagus dan mendapat title yang cukup. Ini title bukan official lah, bukannya siapa-siapa keluarkan, cuma peminat yang berikan, itu King of ASEAN ni. Bagi aku adalah merupakan satu faktor yang cukup bagus untuk membuat perlawanan ni lebih menarik dan membuatkan perlawanan ni intensity dia lebih tinggi. So that's why kenapa aku letak 45 dan 55. Sebenarnya kalau tidak berlaku keputusan AFC ni, aku boleh letakkan lebih percentage untuk Sabah FC sebenarnya, walaupun kita kalah pada perlawanan pusingan pertama. So okay, itulah dia. So guys, itulah perkongsian aku untuk head to head pada perlawanan ni. Of course itu adalah pendapat peribadi aku saja, bukan semua orang akan setuju, aku faham benda tu. So kamu boleh letakkan juga pendapat kamu dan komen kamu di ruang komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk meletakkan prediction kamu untuk perlawanan ni. So sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang untuk review ni lah. Tapi sebelum tu guys, aku ada satu benda yang bakal aku projek yang bakal aku lakukan, tapi bukan aku punya. Ini adalah hasil daripada idea orang lain sebenarnya, tapi kira berkolaborasi dengan channel aku. So ada produk yang ingin aku share dengan kamu, hopefully kamu berminat dengan produk tu. So apa produk tu? Nantilah bila sudah ready aku akan share kamu di video aku yang akan datang. Jadi berjumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum.